Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah seperti selalunya hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya dan juga topik yang cukup relevan dengan perkembangan semasa. Dan topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah sambutan Minggu Perpaduan 2023. Dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa sudah pun menemani saya di studio untuk bercakap dan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Baiklah, yang paling dekat dengan saya di sebelah kiri saya ini kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Dan selamat datang kepada yang berbahagia Encik Muhammad Sobri Mat Daud yang merupakan setiausaha bahagian dasar dan hubungan antarabangsa di Kementerian Perpaduan Negara. Jadi Encik Mat Sobri, apa khabar? Khabar baik tuan. Terima kasih. Ya. Ini pertama kali ya ke program pertama kali di Bernama TV program ini pertama kali. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan seorang lagi tetamu yang juga akan bersama kita. Selamat datang jugalah kepada yang berbahagia Encik Zulkifli Hashim yang merupakan timbalan Ketua Pengarah Operasi di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Perpaduan Negara. Jadi Tuan Zul, apa khabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Ya. Jadi relax sajalah. Ini topik yang tapi walaupun bagi saya mungkin agak santai tapi penting sebenarnya untuk kita wawarkan kepada penonton-penonton kita yang mengikuti ruang bicara hari ini. Dan jangan lupa seperti biasalah mungkin anda sudah pun tahu bahawa kita bersiaran di studio yang berbeza. Jadi nombor talian yang kami sediakan kepada anda untuk membolehkan anda memanggil kami berkongsi pandangan dan juga pendapat juga berbeza. Jadi saya bacakan dengan jelas dua talian yang kami sediakan kepada anda iaitu di 03 2604 0155 dan satu lagi talian di 03 2604 0149. Jadi kami mengalu-alukan apa saja pandangan, pendapat ataupun pertanyaan yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu di studio ruang bicara hari ini. Baik, ini sesuatu yang menarik bila kita bercakap tentang sambutan Minggu Perpaduan peringkat nasional sebenarnya. Dan ianya akan diadakan di Kuching pada 20 hingga 28 hari bulan Mei. Dan saya juga difahamkan mungkin insya-Allah yang amat berhormat Perdana Menteri bersama-sama dengan Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong mungkin akan berangkat untuk sama-sama memeriahkan sambutan tersebut. Tapi sebelum itu mungkin kita dapatkan pandangan daripada Tuan Muhammad Sobri terlebih dahululah tentang latar belakang sambutan Minggu Perpaduan 2023 ini sebenarnya Tuan. Ya. Terima kasih tuan. Terlebih dahulu salam perpaduan, salam Malaysia Madani kepada semua. Kalau boleh sebelum saya menjelaskan tentang Minggu Perpaduan. Ya. Saya ingin imbas sedikit tuan tentang sedikit sejarah tentang kronologi agenda perpaduan negara. Sebenarnya agenda perpaduan negara ni kerajaan telah susun secara tersusun, secara terancang bermula daripada 1969 apabila berlakunya peristiwa 13 Mei. Ya. Yang mana puncanya adalah pilihan raya. Jadi itulah titik tolak kerajaan menyusun agenda secara lebih terancang dan berfokus. Di mana setelah berlaku peristiwa tersebut tertubuhnya Jabatan Perpaduan Negara dan juga terhasilnya rukun negara yang kita ikrarkan selama ini. Kerana di situlah sebenarnya asas kepada perpaduan. Dan pada 1972, Kementerian Perpaduan Negara buat pertama kalinya ditubuhkan secara total sebuah kementerian. Selepas itu ada perubahan, evolusi sehinggalah pada 2020 Kementerian Perpaduan ditubuhkan lagi sekali untuk kali kedua. Selepas 1972 dia ada perubahan. Bergabung dengan kementerian lain, ada jabatan sebagai sebuah jabatan. Akhirnya 2020 tertubuhnya Kementerian Perpaduan buat kali kedua. Dan apabila tertubuhnya Kementerian Perpaduan Negara, kita telah hasilkan Dasar Perpaduan Negara. Dasar Perpaduan Negara inilah merupakan satu dasar payung yang merupakan dasar jangka panjang agenda perpaduan negara, ke mana kita nak pergi tentang perpaduan.
Yang mana ingin saya terangkan di sini, dalam dasar perpaduan negara ini 3 perkara pokok ataupun 3 teras yang perlu kita beri tumpuan. Yang pertama, bagaimana kita nak tingkatkan semangat patriotisme di kalangan individu masyarakat Malaysia ini. Macam mana nak tingkatkan jati diri, semangat cintakan negara. Dan kedua, bagaimana nak bentuk ataupun nak mantapkan identiti nasional. Kita sebuah negara yang majmuk, yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kita nak jadikan itulah identiti kita, sebuah bangsa Malaysia. Dan yang ketiga, teras yang perlu kita beri tumpuan, bagaimana kita nak mantapkan ekosistem perpaduan. Jadi sistem tadbir urusnya, sistem bagaimana kita support sistem dengan ruang, peluang. Kita perlu sediakan banyakkan peluang, ruang sebagai tapak integrasi ataupun tapak interaksi sosial bagi masyarakat berkomunikasi, bagi merapatkan lagi hubungan antara satu sama lain. Jadi inilah dasar perpaduan negara yang kita hasilkan pada 2020. Daripada dasar inilah kita hasilkan satu kerangka yang baru selari dengan aspirasi kerajaan terkini membangun Malaysia Madani. Bila kita lihat aspirasi kerajaan ingin membentuk Malaysia Madani yang mana masyarakatnya bukan sahaja maju dari segi fizikal, spiritual, sikap, attitude. Jadi kita hasilkan satu kerangka di peringkat kementerian. Kerangka perpaduan Malaysia Madani kita namakan dia. Jadi kita selarikan dengan teras yang terhasil dalam dasar tadi. Kita hasilkan satu kerangka yang mana dalam kerangka Malaysia Madani ini, perpaduan Malaysia Madani, kita rangka satu flagship program di peringkat kementerian. Sebab kita akan laksanakan berbagai-bagai program. Akan berbagai-bagai program yang memenuhi teras dalam dasar tadi. Bagaimana nak tingkatkan semangat patriotisme, bagaimana nak bentukkan identiti nasional, bagaimana nak mantapkan ekosistem perpaduan. Jadi kita create program. Apabila banyak program, kita klusterkan. Kita klusterkan kepada 3 juga, yang mana 3 kluster program ini kita letak di bawah satu lembayung, satu flagship program utama yang kita namakan Kembara Perpaduan. Inilah kita namakan Kembara Perpaduan sebab ada yang silap faham. Bila sebut kembara, ada yang minta nak join, kena ada transport, naik motor besar ke, kereta ke. Tidak. Jadi saya ingin jelaskan, maksud Kembara Perpaduan ini merupakan satu visi kita, misi untuk kita jelajah dalam bentuk program. Kita akan anjurkan berbagai program di bawah kluster tadi. Kluster yang kita namakan kluster semarak kenegaraan untuk meningkatkan jati diri dan patriotisme. Sebelum tu saya nak menjelas sedikit di sini Bang Kali, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Tuan Zul lah. Bang Kali, Encik Muhammad Sobri, bila kita bercakap tentang mewujudkan semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, ini pun satu isu yang menarik sebenarnya. Sebelum kita diperkenalkan oleh kerajaan perpaduan ini dengan konsep Malaysia Madani itu sendiri, sebelum ini pun kita ada konsep satu Malaysia, kita ada konsep Malaysia Boleh, kita ada konsep keluarga Malaysia. Jadi apakah Tuan melihat bahawa dengan memperkenalkan Malaysia Madani ini ianya memberi satu dimensi, satu semangat baru sebenarnya kepada rakyat Malaysia bila kita bercakap tentang perpaduan secara keseluruhan? Ya. Betul Tuan. Sebelum saya cuba compare atau bandingkan dengan yang sebelum ini, keluarga Malaysia. Agendanya sama, berbentuk perpaduan. Bagaimana kita nak satukan seluruh rakyat Malaysia sebagai satu keluarga. Dan untuk di bawah Malaysia Madani ini, kita nak bangunkan sebuah negara Malaysia ini yang maju dari segi spiritual dan juga fizikal. Asasnya juga merupakan rakyat yang bersatu padu. Tanpa perpaduan, kita sukar untuk hasilkan. Maknanya pada saya, lebih kita pandang ke hadapan Malaysia Madani ini. Asasnya sama, yang sebelum ni pun perpaduan sebagai asasnya. Madani juga perpaduan menjadi asas kepada pembangunan Malaysia Madani ini. Okey, mungkin menarik jugalah kita beri ruang dan juga peluang lah kepada Tuan Zul kita. Dia pun menunggu aja bila agaknya soal akan dilontarkan. Tapi mungkin Tuan Zul tentang sambutan Minggu Perpaduan ini, mungkin kita boleh kongsi terutamanya lah SMP di peringkat kebangsaan pada tahun ini. Mungkin boleh kita dapatkan sedikit gambaran yang lebih jelas Tuan Zul berkaitan dengan sambutan ini. Okey, terima kasih saudara Syakawi dan sahabat saya Cik Sobri. Bila kita berperkatakan tentang program yang akan dilaksanakan
bersempena dengan bulan perpaduan ini, kita panggil sambutan Minggu Perpaduan atau ringkasnya SMP. Dan telah diwawarkan tadi, ianya akan dilancarkan di Kuching, Sarawak. So secara spesifiknya di kawasan waterfront Kuching tersebut. Dan sambutan ini disebut sebentar tadi, di awal tadi, akan bermula di Kuchingnya bermula daripada 20 hingga 26 Mei. Tapi kalau di peringkat semua negeri-negeri di Semenanjung, Sabah dan di Labuan, dia dilanjutkan sehingga 28 hari bulan Mei. Dan keputusan untuk sambutan ini telah dibuat melalui keputusan Jemaah Menteri yang telah memutuskan untuk memilih Sarawak menjadi venue. Tidak, itu untuk tahun ni. Yang saya nak highlightkan di sini, keputusan untuk penganjuran sambutan Minggu Perpaduan ni dibuat setiap tahun pada minggu terakhir bulan Mei. Jadi mulai tahun depan, setiap minggu terakhir bulan Mei itu akan diadakan sambutan Minggu Perpaduan. Dan pada tahun ini, sambutan Minggu Perpaduan atau SMP ini, ia merupakan satu hasrat dan aspirasi Kementerian Perpaduan Negara itu sendiri. Kita nak memupuk dan menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Tema yang telah dipilih pada tahun ini adalah perpaduan dalam kepelbagaian ataupun Unity in Diversity. Dan mengapa pemilihan tajuk tersebut? Kerana sebenarnya Kementerian Perpaduan Negara mahukan semua rakyat Malaysia kita sama-sama meraihkan kemajmukan etnik yang ada dalam negara kita. Yang kedua, meraihkan kepelbagaian agama yang ada. Dan yang ketiga, kita menghargai atau meraihkan kekayaan budaya dan tradisi di kalangan rakyat Malaysia. Itu sebablah SMP itu diadakan pada tahun ini. Dan oleh kerana sambutannya pada bermula 20 hingga 26, usaha-usaha ataupun momentum tu telah kita gerakkan dari awal lagi. Sebenarnya pada tahun lepas lagi kita dah bermula program-program ni di seluruh negara dengan tujuan nak memberi kesedaran pada rakyat pentingnya perpaduan, pentingnya hidup bersatu padu. Dan di awal tahun ni beberapa siri program telah kita buat supaya momentum tu kita dapat zahirkan nanti semasa kemuncaknya di Kuching. Sambutan Minggu Perpaduan tersebut. Dan sebagaimana disebut oleh Cik Sobri tadi, SMP ni adalah satu program di bawah flagship Kembara Perpaduan Malaysia Madani. Di mana telah disebutkan tadi, Kembara Perpaduan Malaysia Madani itu dia memayungi 3 kluster program ataupun 3 komponen program. Maksudnya bila sebut je Kembara Perpaduan, 3 program ni mesti ada. Iaitu semarak kenegaraannya, semarak perpaduannya dan komuniti rahmah. Itulah sedikit komponen tersebut wujud semasa pelancarannya di Kuching, turut juga dilaksanakan di seluruh negara. Semua komponen ni ada dalam pelaksanaan SMP tersebut. Okey, kita akan sambung lagi. Tapi seperti biasalah, saya juga nak memberi ruang kepada kedua-dua tetamu ini untuk berehat buat seketika, meneguk minuman yang disediakan membasahi tekak. Kerana kita banyak lagi masa sebenarnya, banyak lagi persoalan yang akan saya bangkitkan. Tapi apapun, kita berehat dulu buat seketika. Dan saya ulangi lagi, kami juga memberi ruang dan juga peluang pada anda yang berada di luar sana yang sedang bersama kami di ruang bicara ini. Mungkin anda juga ada persoalan-persoalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu ini. Jadi gunakanlah kesempatan melalui 2 talian yang kami sediakan kepada anda. 03 2604 0155 03 2604 0149. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang sambutan Minggu Perpaduan 2023. Baik, ini kembali semula kepada Encik Muhammad Sobri lah. Saya tertarik hati sebenarnya tadi bila Mak Sobri menyentuh tentang ekosistem, itu 3 trust, itu yang terakhir itu tentang ekosistem perpaduan itu sendiri. Bila kita cakap tentang ekosistem, ini pun satu isu yang cukup penting. Kadang-kadang kita ingin melihat, ialah kita sering bercakap tentang perpaduan. Kita sering menyeru tentang betapa pentingnya rakyat Malaysia ini bersatu padu dalam menghadapi apa situasi sekalipun. Tetapi kadang-kadang orang lupa bahawa
kadang-kadang berlakunya perpecahan di kalangan ataupun pergeseran salah faham di kalangan rakyat Malaysia ini ialah kerana mainan parti-parti politik itu sendiri. Pemimpin-pemimpin politik juga sebenarnya mempunyai peranan yang cukup penting dalam usaha untuk mengukuhkan lagi semangat dan juga keutuhan perpaduan di Malaysia ini. Komen sikit, Tuan. Terima kasih Tuan kepada soalan yang sangat bagus. Sebenarnya pada 2018 ada satu kajian yang meneliti isu-isu dan cabaran di peringkat komuniti. Apa isu yang perlu kita tangani? Salah satu daripadanya adalah sistem politik kita sendiri. Yang mana sistem politik kita ni adalah berdasarkan kaum. Penubuhan parti politik berasaskan kaum. Sejak daripada zaman merdeka lagi kita kena terima hakikat ini. Jadi inilah salah satu isu yang perlu kita tangani. Dalam dasar perpaduan negara yang saya sebutkan tadi juga telah dicatatkan juga, telah digariskan juga bahawa pemimpin-pemimpin politik sebenarnya perlu memainkan peranan sebagai contoh teladan kepada rakyat supaya jadikan perpaduan ini amalan hidup. Jadi besar peranan pemimpin dalam memupuk perpaduan di kalangan rakyat. Jadi bila sebut tentang ekosistem, pemimpin juga merupakan salah satu aspek yang menyumbang kepada kukuhnya ekosistem perpaduan negara. Yang mana yang kita laksanakan program Minggu Perpaduan ini juga sebenarnya salah satu kepada platform yang kita namakan tapak integrasi juga. Tapak integrasi, tapak di mana masyarakat boleh duduk berinteraksi bersama-sama, mengenali dengan lebih dekat lagi kepelbagaian yang kita ada. Sebab selagi ada perbezaan, selagi itulah ada cabaran yang perlu kita tangani. Betul. Walaupun kukuh mana pun perpaduan, selagi ada perbezaan, selagi itulah ada cabaran, ada isunya. Bila kita tangani, uruskan dengan baik, baiklah hasilnya. Jadi bila kita banyakkan program seperti Minggu Perpaduan ini, jadi kita banyakkan tapak-tapak untuk berinteraksi dengan harapan perpaduan ini menjadi disemarakkan di mana-mana lah. Mana seluruh masyarakat akan sentiasa melihat, sentiasa mendengar dan merasai bahawa perpaduan ini perlu dijadikan amalan hidup kita. Korang daripada apa yang disebut oleh Encik Sobri lah. Sedikit lagi saya ingin menambah. Apabila kerajaan perpaduan memperkenalkan konsep Malaysia Madani, saya tertarik hati dengan trust yang ke-6 itu, iaitu perkataan I itu sendiri dalam MADANI. Saya nak petik yang I itu sendiri yang bermaksud ikhlas. Ini pun penting, seharusnya ada keikhlasan di kalangan rakyat Malaysia apabila kita berhadapan dengan rakan-rakan yang mungkin berbeza agama, berbeza bangsa dan sebagainya lah. Jadi bagaimana nak mewujudkan keikhlasan itu dan betapa pentingnya keikhlasan itu dalam mengharmonikan hubungan di negara kita? Okey. Sebenarnya itu pun salah satu daripada aspek dalam ekosistem perpaduan. Ya, dalam kluster yang ketiga, kerangka perpaduan Malaysia Madani yang Cik Zul sebutkan tadi, kita akan bangunkan komuniti rahmah. Komuniti rahmah ini bermaksud setiap masyarakat individu mempunyai sifat-sifat yang ada rahmahnya, ada ihsannya, ikhlas memberikan bantuan kepada masyarakat yang lain. Maknanya bila dah kenal antara satu sama lain, dia membantu saling bekerjasama dengan ikhlas. Ada sifat-sifat ihsan dalam diri. Ihsan. Dia ada ihsan. Bila ada ihsan, memberi bantuan, pertolongan dengan cara yang ikhlas. Bila seluruh masyarakat dikukuhkan dengan elemen ini, tidak akan sukar untuk kita capai satu tahap Malaysia Madani tadi. Itulah. Okey, menarik. Baik, Tuan Zul, mungkin kita boleh dapatkan sedikit pandangan tentang sambutan Minggu Perpaduan peringkat nasional yang akan berlangsung nanti di Kuching, iaitu di waterfront Kuching itu sendiri. Apa yang dia telah pun disusun atau sempena dengan sambutan tersebut? Oleh kerana Kuching adalah lokasi pelancaran yang akan dirasmikan oleh Seri Paduka Bagunia Yang di-Pertuan Agong, dan akan turut dihadiri pemimpin-pemimpin besar negara, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, dan juga kita turut mengundang esko-esko yang bertanggungjawab kepada hal ehwal perpaduan di seluruh negara untuk turut bersama merayakan sambutan ini di Kuching. Dan sudah tentulah pelbagai pengisian program diadakan, dan program-program yang kita
laksanakan, disusun atur bukan semata-mata untuk memenuhi SMP itu saja, tetapi mempunyai maksud dan mempunyai objektif yang cuba dicapai di dalam program SMP ini. So banyak program yang telah kita aturkan mencakupi ketiga-tiga komponen yang saya sebutkan tadi. Ada elemen semarak kenegaraannya, di mana pengisian program di dalam SMP yang akan kita laksanakan di Kuching maupun di negeri-negeri lain, ada elemen yang cuba membangkitkan rasa cinta kepada negara. Kita terapkan elemen rukun negara dalam program tersebut. Kita masukkan juga pelaksanaan program-program di bawah semarak perpaduan, di mana kita nak menyemarakkan lagi semangat perpaduan tu di kalangan rakyat pelbagai kaum. Kerana semarak perpaduan ini kita boleh terjemahkan melalui program aktiviti yang disebut oleh Cik Sofri tadi, dilihat, dirasai, dan didengari. Dan platform tapak integrasi yang disebutkan tadi akan merancakkan lagi interaksi perpaduan di kalangan rakyat pelbagai kaum. Dan yang paling penting di dalam program SMP ni, kita nak cuba create moments of unity. Kita ciptakan detik-detik perpaduan. Cuba semarakkan sebanyak mungkin program-program yang boleh mencetuskan interaksi di kalangan rakyat pelbagai kaum. Jadi pelbagai program kita adakan. Dan melalui program SMP ni juga, kita cuba memperkenalkan budaya dan tradisi masyarakat pelbagai kaum yang ada. Kita ada satu program yang dinamakan Rumah Kami, sebagai contohnya lah. So rumah etnik, di mana dalam rumah etnik ni kita cuba menonjolkan 17 etnik yang ada di negeri Sarawak, walaupun bilangan etniknya ramai di Sarawak. So kita cuba bawa sekurang-kurangnya 17 etnik, di mana melalui rumah etnik dia, setiap etnik akan menonjolkan budayanya dari segi pakaian, dari segi makanannya, dari segi alat muziknya, dan secara tak langsung kita memberi pendidikan kepada pengunjung-pengunjung yang datang. Satu. Kedua, pengunjung saling berinteraksi untuk memahami apa bahan-bahan budaya yang cuba mereka terokai dan memahami. Dan yang ketiga, of course lah, inilah yang akan menyemarakkan lagi, membina jati diri semua pengunjung maupun pempamer yang mengambil bahagian dalam program tersebut. Selain dari penyertaan daripada negeri wakil-wakil daripada negeri Sarawak sendiri, ada tak penyertaan daripada negeri-negeri lain di Malaysia ini? Ya, kita juga mengundang, because dalam program contohnya tadi rumah etnik itu, kita juga menjemput kaum Melayu, India dan Cina, masyarakat orang asli daripada Semenanjung juga kita jemput untuk berada di sana, mempamerkan budaya masyarakat orang asli. Ada yang mengatakan mempunyai persamaan, jadi kita lihat di mana persamaannya, dan ini secara tak langsung kita menzahirkan budaya masyarakat yang ada di Semenanjung dibawa ke Sarawak dan dipertontonkan kepada masyarakat di sana. InsyaAllah. Barangkali saya percaya mungkin Encik Sofri juga ingin menambah daripada apa yang disebut oleh Tuan Zul tadi, tapi barangkali daripada apa yang dirancangkan sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan di Kuching Sarawak itu sendiri, bagaimana Tuan Sofri melihat bahawa mungkin ianya akan mencetuskan satu semangat baru sebenarnya kepada rakyat Malaysia bila kita bercakap tentang perpaduan itu sendiri. Sudah pasti. Sebenarnya konsep penganjuran sambutan Minggu Perpaduan ini kita melibatkan pelbagai agensi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, KKD, Komunikasi. Berbagai kementerian akan terlibat, dan kita ada melibatkan pameran agensi, jualan rahmah, KPDN pun terlibat, dan selain daripada yang Cik Zul sebut tadi, rumah-rumah etnik, kita juga ada satu slot informasi. Kita imbas kembali kemerdekaan negara, 60 tahun kemerdekaan, ada satu info. Dan juga since Jabatan Muzium Negara pun sudah berada di bawah Kementerian Perpaduan Negara, kita ada satu slot. Jabatan Muzium akan tunjuk satu permainan tradisional. Jadi yang generasi muda boleh mencuba permainan tradisional. Dan yang paling menarik bagi pada saya dalam slot dalam SMP ini, kita cuba cipta satu rekod. Satu rekod pengunjung memakai pakaian etnik paling ramai datang ke majlis tersebut. Kita akan cuba buat satu rekod Malaysia Book of Record. Kita target 1,000 pengunjung paling kecil. Jika kita cuba, mungkin bila ramai orang dah tahu, dia akan cuba pakai pakaian tradisional masing-masing, pakaian etnik masing-masing, datang ke SMP ini. So kita akan cuba buat satu rekod. Dalam, katalah kita ada satu jambatan di waterfront tersebut, jambatan Hana, Darul Hana. So di jambatan Darul Hana ini kita akan kumpulkan
pengunjung-pengunjung yang memakai pakaian etnik itu tadi. Kita susun, kita cuba create satu rekod lah yang belum pernah dicipta. Dan yang Cik Zul sebut tadi pun, yang 17 rumah etnik belum pernah dibuat di mana-mana. Kita kumpul. Sebenarnya di Sarawak ni banyak sangat etniknya. Betul. Yang pelbagai. Paling-paling tidak ada 37 yang dah hampir pupus pun dah ada, makin kurang. Jadi kita bawa macam-macam nama dia, Kedayan, Selako, Kenyah, Kayan, kita akan bawa yang utama 17. Jadi bolehlah kita kenali etnik-etnik yang dah semakin kurang sekarang ni. Kita melihat sendiri bagaimana rupa pakaian tradisional, pakaian etniknya, makanan yang mereka hasilkan setiap hari, bagaimana alat muzik yang mereka alunkan setiap hari, pamerkan di 17 rumah etnik itu tadi. Ini pun kita cuba jadikan satu rekod dalam rekod perpaduan kita. Itu yang menarik. Menarik. Pandangan Cik Zul sendirilah, barangkali anticipation, jangkaan sambutan daripada masyarakat ataupun orang ramai sendiri adalah penting, terutamanya apabila diadakan di Sarawak, di Kuching Waterfront itu sendiri. Apakah setakat ini reaksi dan juga respon daripada rakyat Sarawak, bukan saja daripada rakyat Sarawak tetapi mungkin juga rakan-rakan kita yang berada di Semenanjung juga mungkin berminat sebenarnya untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan ini? Jika ditanya kepada Kementerian Perpaduan Negara, jangkaan kita kalau boleh seramai mungkin untuk mengambil bahagian. Kerana kita melihat sambutan Minggu Perpaduan ini sebenarnya adalah peluang dipanggil experiential learning. Kita nak pengunjung mengalami suasana mempelajari sesuatu yang memberi manfaat balik kepada mereka bila datang ke program SMP ni. Dan saya menjangkakan dengan kehadiran tuanku dan pemimpin besar negara, dia akan menarik lebih ramai untuk berkunjung ke waterfront tersebut. Dan pada mereka yang tak dapat bersama di Kuching, dia boleh mengunjungi di setiap negeri masing-masing. Semua kita buka kepada semua masyarakat yang ada di negeri turut terlibat bersama. Dan program di negeri-negeri pun tidak kurang hebatnya. Pengisiannya hampir sama. Ketiga-tiga komponen yang saya sebutkan tadi, semarak kenegaraannya, semarak perpaduan dan komuniti rahmah, turut diselitkan dalam penganjuran program di peringkat negeri-negeri. Dan uniknya di negeri-negeri ini, kalau di peringkat kebangsaannya yang di Pertuan Agong yang sudi mencemaduli merasmikan, di negeri-negeri kita mendapat komitmen daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Ketua Menteri dan juga esko-esko yang bertanggungjawab pada hal ehwal perpaduan. Mereka juga akan bersama dan kehadiran mereka ini, pembesar-pembesar negeri, kepada saya, kepada Kementerian Perpaduan, satu testimoni bahawa kita perlukan sokongan pemimpin untuk mengangkat perpaduan ini. Dan insya-Allah rakyat akan bersama. Kalau kita nak melihat generasi akan datang, suasana perpaduan yang aman terus terpelihara, bersama-samalah daripada sekarang kita menjaga dan memeliharanya. Ada matlamat yang jauh lebih penting sebenarnya daripada apa yang dia sebut bagi pandangan saya lah. Barangkali Tuan Sobri, kalau ialah apabila sambutan Minggu Perpaduan 2023 ini diadakan di Kuching, Sarawak, bagi saya ianya seolah-olah ingin memberikan satu message sebenarnya, bahawa kalau sebelum ini mungkin rakan-rakan kita di Sabah, di Sarawak merasakan bahawa seolah-olah mereka diketepikan dan sebagainya, tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Tetapi dengan sambutan Minggu Perpaduan diadakan pula di Kuching, Sarawak itu, apakah ini membuktikan bahawa kerajaan sebenarnya menganggap semua rakyat Malaysia di mana pun mereka berada, sebenarnya mereka adalah rakyat Malaysia yang sentiasa dihormati dan dihargai? Betul. Okey, terima kasih. Yang penting sekarang kerajaan telah bersetuju menjadikan sambutan Minggu Perpaduan adalah acara tahunan. Bila kita setuju untuk melaksanakan perkara ini sebagai acara tahunan, kita akan buat giliran. Pada tahun ini yang sebagai permulaan kita pilih Sarawak. Kuching Sarawak. Kita mengambil kira kepelbagaian etnik yang ada di Sarawak, yang paling tinggi saya rasa di Sarawak. Dan juga Kuching itu sendiri bandar raya perpaduan. Bandar perpaduan. Betul. Jadi selepas tahun ini insya-Allah kita akan berbincang di peringkat kerajaan negeri mana yang akan menyambutnya untuk pelaksanaan pada tahun hadapan. Sebenarnya selain daripada peringkat kebangsaan yang dihoskan oleh negeri tertentu dan di peringkat negeri yang kita laksanakan juga seluruh negeri, kementerian juga menggalakkan seluruh agensi-agensi kerajaan, agensi swasta, institusi pengajian tinggi, sekolah-sekolah
laksanakan program di peringkat masing-masing mengikut skala masing-masing. Tak semestinya besar seperti SMP ini, sekolah mungkin boleh buat dia punya program mengikut skala masing-masing. Kalau sebelum ini hanya di sekolah Iqra Rukun Negara, mungkin boleh perluaskan lagi konsep. Jadi mungkin universiti dia dah ada kelab rukun apa ni, Sekretariat Rukun Negara. Dia boleh buat program berbentuk jati diri, kenegaraan, patriotisme. Mungkin generasi muda lebih suka kepada platform media sosial. Buat TikTok challenge kepada macam mana nak satu padukan melalui video TikTok. Kita ada buat juga macam tu. Jadi kita laksanakan program ini secara menyeluruh, peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat agensi-agensi, dan juga kita libatkan NGO sekali, swasta dan NGO. Inilah rumah-rumah etnik yang kita pamerkan di Kuching nanti, ada penglibatan NGO dan persatuan juga. Konsep the whole government approach, penglibatan semua. Okey, dari segi persiapan setakat ini 20 hari bulan tak lama lagi sebenarnya. Zul, setakat ini apakah Tuan Zul berpuas hati dengan persiapan-persiapan yang telah pun disusun atau setakat ini untuk menjayakan sambutan Minggu Perpaduan ni? Kalau di Kuching sendiri sebagai peringkat kebangsaan, saya boleh katakan 80 ke 85% telah pun siap sepenuhnya. Dan insyaAllah pegawai-pegawai kanan kementerian akan turun ke Kuching untuk kita finalize dan melihatlah persiapan yang berlaku di sana. Dan mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa kecil telah pun digerakkan untuk pengisian beberapa program yang akan dilaksanakan. Itu di Kuching. Di negeri-negeri pun saya boleh katakan pengarah-pengarah negeri dengan kerjasama pejabat setiausaha kerajaan negeri dengan exco perpaduan telah pun berbincang mengadakan siri mesyuarat untuk finalize persiapan kerana dijalankan hampir serentak dalam minggu terakhir bulan Mei. Dan saya yakin inilah julung-julung kalinya kita mengangkat satu program SMP dengan penglibatan yang disebutkan tadi, whole of government, whole of society. Tidak ada siapa yang terpinggir. Even rakyat yang berada di kampung, di desa akan turut merasai program ini kerana kita mempunyai jentera-jentera yang ada di peringkat akar umbi. Kalau di bawah Kementerian Perpaduan Negara, kita mempunyai institusi yang dikatakan rukun tetangga. So rukun tetangga akan bergerak. Kita mempunyai 8,348 rukun tetangga yang ada. Mereka akan turut bersama menyahut seruan kerajaan, menyemarakkan program-program perpaduan. Dan kita juga ada pelbagai lagi jentera-jentera perpaduan lain yang akan menyokong. Dan termasuklah agensi kerajaan, rakan-rakan strategik kita, Friends of Unity, semua ini. Dalam tempoh seminggu ni, kita mengharapkan publicity-nya, kita mengharapkan diwawarkan. Dalam tempoh seminggu tu, kita akan rasa satu aura perpaduan itu dirasai oleh semua rakyat. Bila you sentuh tentang publicity, selain daripada apa yang kita lakukan malam ini, bentuk publicity bagaimana juga yang telah pun dilakukan setakat ini untuk memberi tahu masyarakat ataupun rakyat keseluruhannya bahawa SMP 2023 ini akan berlangsung di Kuching nanti. Of course, Kementerian menggunakan saluran media massa yang ada. Kalau di Sarawak, siri yang sama, di mana di Sarawak mempunyai pelbagai siaran radio etnik, Melayunya, Ibannya, Cina, Bidayo. So kita telah mengenal pasti pegawai-pegawai kita sebagai jurucakap yang akan mewawarkan program perpaduan. Satu. Kedua, bahan-bahan cetak telah pun disebarluaskan. Kita menggunakan akhbar Tulisan Borneo, Borneo Post, Sarawak Tribune yang juga mewawarkan mengenai program sambutan Minggu Perpaduan. Dan jentera Kementerian Perpaduan sendiri di bawah unit komunikasi korporat bekerjasama dengan semua siaran-siaran radio TV dalam negara. Dan seperti mana yang saya katakan, ini adalah kali pertama kita cuba buat begitu besar. Tidak menjadikan Kuching saja, tapi diperluaskan di seluruh negara. Yang penting bagi Kementerian Perpaduan, message perpaduan itu sendiri sampai kepada semua rakyat dan mereka harus mengamalkan di dalam kehidupan seharian. Bukan sekadar retorik bercakap kita hidup bersatu padu, tetapi mengamalkan untuk laksanakan. Itu yang saya nak sentuh nanti sebentar saja lagi. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat kali terakhir dan kembali nanti. Itu persoalan yang menarik yang ingin saya kaitkan berkaitan dengan dasar perpaduan negara itu sendiri. Kita rehat dulu, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, tentunya mana lagi kalau bukan bernama TV pastinya. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baik, terima kasih. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV. Dan sudah pastilah kita masih lagi bercakap tentang sambutan Minggu Perpaduan 2023. Tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Encik Muhammad Sobri Mat Daud, itu Setiausaha Bahagian di bahagian dasar dan hubungan antarabangsa Kementerian Perpaduan Negara. Dan kita juga tentunya masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Encik Zulkifli Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Perpaduan Negara. Baik, ini kembali semula kepada dasar perpaduan negara itu sendiri. Begitu menarik sekali pelbagai program yang diatur. Tetapi ialah kadang-kadang apa yang kita pamerkan itu belum tentu lagi dapat menaikkan ataupun memberikan satu impak yang kita harapkan bila kita bercakap tentang semangat perpaduan itu sendiri. Jadi bagaimana, apakah cabaran yang mungkin Tuan Sobri lihat untuk melaksana dan sekaligus mencayakan dasar perpaduan negara itu? Terima kasih. Bila sebut tentang cabaran, isu dan cabaran, tadi saya sebut satu, politik. Politik negara pun jadi satu cabaran. Betul. Yang perlu kita tangani. Sebenarnya ada daripada hasil kajian Majlis Penasihat Perpaduan Negara, ada 10 yang dikenali sebagai defisit sosial. Perkara ini perlu ditangani dengan cara yang tersusun dan komprehensif. Antaranya media juga menjadi cabaran untuk kita tangani sebab kesannya besar kepada dia boleh memberi kesan positif, menyumbang kepada perpaduan rakyat, boleh juga sebaliknya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi juga, perbezaan, selagi ada perbezaan, selagi itu ada cabaran. Perbezaan kaum, perbezaan agama itu sendiri, etnik, perbezaan politik. Jadi selagi ada perbezaan, selagi ada cabaran untuk kita tangani bagi menangani perpaduan. Sebab itulah kita hasilkan dasar perpaduan negara. Daripada isu-isu tadi kita hasilkan dasar perpaduan negara yang berteraskan rukun negara sebenarnya. Rukun negara. Jadi daripada rukun negara sebenarnya dah meliputi semua sekali. Apabila setiap individu rakyat Malaysia berpegang kepada prinsip rukun negara dan juga cita-cita yang kita ingin capai, preamble rukun negara tersebut, yang biasa kita ikrar 5 prinsip rukun negara. Tapi yang lebih penting adalah cita-cita yang ingin kita capai merupakan satu bentuk perpaduan. Untuk capai perpaduan, kita kena patuh kepada 5 prinsip rukun negara. Itulah yang menjadi asas kepada kita bangunkan dasar perpaduan negara. Jadi untuk lebih terperinci lagi strategi kita bangunkan juga pelan tindakan perpaduan negara. Di situlah digariskan program-program yang melibatkan pelbagai kementerian dan agensi secara bekerjasama. Jadi konsep sambutan Minggu Perpaduan inilah salah satu model yang kita boleh tunjuk program yang kita laksanakan melibatkan pelbagai agensi. Kalau dalam satu pelan tadi kita gariskan program ni, kementerian ni laksanakan. Kalau berbentuk sukan, Kementerian Belia dan Sukan akan handle. Tekankan elemen perpaduan. Kalau berbentuk pendidikan, kata contoh, Kementerian Pendidikan, Pelajaran yang akan handle, tekankan elemen perpaduan. Tapi dalam sambutan Minggu Perpaduan ini kita kumpulkan setempat. Bekerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi, kita buat sama-sama. Tunjuk sama-sama macam mana nak terapkan semangat jati diri. Kita buat sama-sama macam mana nak mengenali kepelbagaian adat dan budaya. Kita kumpul satu tempat. Nampak dia punya cycle, dia punya kerjasama, dia punya rantaian kerjasama. Maknanya, maksud saya, perpaduan bukan di bahu Kementerian Perpaduan sahaja. Semua pihak. Dan lebih penting, individu itu sendiri dahulu. Setiap individu. Satu perkara juga Tuan Sobri, apabila Sarawak dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Minggu Perpaduan 2023 ini, memang kita terima hakikat yang hakiki sebenarnya. Bahawasanya kalau kita lihat di Sarawak itu, bila kita bercakap tentang semangat perpaduan itu, ianya memang merupakan sesuatu yang amat menggembirakan kita semuanya. Apakah itu yang sebenarnya ingin ditonjolkan melalui sambutan Minggu Perpaduan ini, dan sebab itulah ianya diadakan di Kuching, Sarawak? Ya, salah satu sebab seperti yang disebutkan tadi,
walaupun perbezaan dan pelbagai etnik yang begitu banyak, tapi masih boleh hidup dalam suasana yang harmoni. Itulah yang kita nak. Bukan kata Sarawak, negeri lain pun ada yang beberapa negeri lagi yang boleh kita jadikan contoh. Sabah, Kelantan, saya daripada Kelantan. Kelantan sendiri pun kalau kita tengok masyarakat Cina berpakaian kain pelikat, berdikir barat, bercakap. Dia satu slang Kelantan, semua kaum slang yang sama. Tapi Sobri tak bunyi slang. Tak bunyi kan? Dah minum air. Dah minum. Bodoh hilang sikit lah. Jadi kita nak konsep model yang macam inilah. Cuma mungkin ada beberapa lokasi, beberapa negeri yang kita perlu tangani dengan berhemah. Mungkin dia pun cabaran lebih tinggi sikit untuk kita jadikan seperti negeri-negeri yang kita sebut tadi. Sarawak, Sabah, Kelantan ke. Jadi kita cuba fokuskan kepada negeri-negeri yang tinggi kepelbagaian bangsa dan kaum ini. Kita perbanyakkan program. Kita cuba buat program di tempat lokasi-lokasi tersebut supaya ada forum, platform untuk mereka duduk sama-sama berinteraksi. Tak kenal maka tak cinta, bila kenal kita akan sayang walaupun you ada perbezaan. Sebab bila kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ini, 3 perkara yang perlu kita tekankan. Kita kena faham, kita faham perbezaan yang kita ada ni. Kita tahu you agama Buddha, saya Islam. Kita boleh duduk sama-sama walaupun berbeza agama. Tapi sensitiviti dari segi agama kita kena jaga. Kalau kita bekerja dengan toke majikan Cina, toke Cina faham. Sampai masa kita buat solat 5 waktu, dia bagi ruang. Kita kena faham. Bila kita faham, kita hormat. Kita hormat kepelbagaian yang kita ada ini. Kita faham, kita hormat, akhir sekali kita menerima apa yang kita ada. Berbeza, walaupun berbeza, kita boleh terima perbezaan, kita hidup secara harmoni dalam satu masyarakat. Itu yang kita nak sebenarnya. Tapi ramai juga yang mungkin belum memahami sebenarnya apa ni Tuan Sobri, sebelum saya dapatkan pandangan Cik Zul seterusnya lah. Bila kita bercakap tentang perpaduan, kadang-kadang mereka gagal untuk mengaitkan perpaduan itu dengan pembangunan negara secara keseluruhannya, terutamanya dalam bidang ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi mungkin ini pesanan dan juga perkara yang harus dilihat secara serius oleh Kementerian Perpaduan Negara untuk mewujudkan satu semangat, satu padu yang kuat dan pada masa yang sama juga untuk membina ekonomi negara yang kukuh. Itu barangkali perlu mereka tahu. Zul ke saya? Okay, saya dulu sikit. Lepas tu Zul boleh tambah. Sebab dalam dasar perpaduan itu sendiri pun, selain daripada 3 teras utama yang kita sebutkan tadi, kita letakkan satu portion enabler. Enabler ni maknanya sokongan dari segi ekonomi. Tapi perkara ini bukan di bawah Kementerian Perpaduan Negara yang boleh tangani secara total. Mana perlu kerjasama daripada kementerian-kementerian yang berkaitan. Ekonomi, keuangan, kementerian-kementerian lain. Jadi kita nak tunjukkan bahawa pembangunan ekonomi yang seimbang ini menyokong juga kepada pengukuhan perpaduan. Maknanya bila kerajaan ingin bangunkan sesuatu projek ke di mana-mana lokasi, tidak ada elemen bias ke apa keseimbangan tanpa mengira kawasan ni kawasan apa, kawasan ni banyak kaum apa. Pembangunan negara kita tak fikir tentang kaum ke, tentang agama apa, parti politik apa, seimbang. Jadi kuranglah orang kata kukuhlah integrasi nasional. Tak kira Sabah, Sarawak, Semenanjung, kita pembangunan secara seimbang. Jadi kita minta jugalah kita sentiasa kerajaan mengambil berat tentang pembangunan ekonomi yang seimbang ini. Tuan Zul tadi ada nak tambah. Bagaimana Syakawi sebentar tadi nak kaitkan perpaduan dan pembangunan. Kita sedia maklum sebenarnya negara Malaysia ni dicemburui oleh kebanyakan negara-negara asing. Kita ni boleh dikatakan dalam suasana yang aman, damai. Dan oleh kerana suasana tersebutlah menyumbang kepada pembangunan negara. So tagline yang dibawa oleh kerajaan hari ini membina membangun Malaysia Madani. Sebenarnya cuba mewujudkan satu masyarakat yang maju pemikirannya, yang berketerampilan, dan juga dengan menyematkan ataupun menyemai nilai-nilai yang 6 dalam Madani itu sebenarnya, yang terdiri daripada kemampanannya, kesejahteraannya, daya ciptanya, hormat, keyakinan dan akhir tadi insan. So dengan nilai-nilai tersebut sebenarnya kita mengharapkan dilaksanakan, diamalkan dalam kehidupan seharian, membentuk jiwa masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia kerana tinggal di sini
dan mungkin akhirnya juga meninggal dunia pun di sini. So dengan sifat tersebut kita berusaha memelihara perpaduan dan sekaligus menyumbang kepada pembangunan yang akan sebagai satu cycle ekonomi, rakyat juga mendapat manfaat. So kita tak boleh lari. Bila sebut perpaduan, dia akan dikaitkan dengan pembangunan. Tapi menjadi tanggungjawab rakyat, menjadi tanggungjawab semua pihak, bagaimana kita nak menguruskan jika wujud pergeseran, jika wujud konflik di dalam masyarakat. So kita tak boleh biarkan perkara tersebut. So kita perlukan pihak-pihak yang akan tampil, berusaha. Inilah bila dikatakan konsep perpaduan hari ini, kalau dulu bila memperkatakan perpaduan, tafsirannya begitu simplistik. Bila perpaduan mesti ada Melayu, India, Cina. Tapi hari ini bila kita memperkatakan tentang perpaduan, 3 kata kunci yang saya suka, sebagaimana dibawa oleh Profesor Samsul Amri. Kesepaduannya, perpaduannya dan penyatu paduan. So di sini yang saya nak tekankan, usaha-usaha penyatu paduan. Usaha-usaha ni harus diteruskan supaya rakyat Malaysia menjiwai ertinya perpaduan dan sentiasa memelihara perpaduan untuk kita, untuk generasi yang akan datang. Betul. Selain daripada apa yang Tuan Zul sebut, saya juga tertarik hati sebenarnya Tuan Sobri. Kalau kita lihat tentang apa pula yang selalu benar disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar melalui falsafah dan konsep Malaysia Madani itu sendiri. Beliau mengatakan bahawa apa yang ingin diwujudkan ialah satu proses keadilan yang mungkin akan memberi satu situasi sama rata sebenarnya kepada rakyat Malaysia, tetapi yang lebih penting ialah penekanan yang diberikan, iaitu keutamaannya ialah rakyat harus diutamakan. Jadi apakah ini juga mungkin akan mewujudkan satu suntikan semangat ke arah kekuatan perpaduan rakyat Malaysia? Ya, sudah pasti. Memang rakyat selain daripada peranan bermula dari rakyatlah yang akan membentuk negara. Maknanya untuk menyatu padukan rakyat, rakyat itu sendiri yang bersedia dalam hatinya. Dalam masa yang sama, rakyat juga mengharapkan daripada kerajaan. Daripada kerajaan, khususnya yang saya sebutkan tadi dari segi pengukuhan ekosistem perpaduan. Rakyat mengharapkan kerajaan menyediakan platform, memberikan sokongan-sokongan fasiliti untuk mengukuhkan, untuk kita hidup dalam situasi yang selesa, sejahtera, kualiti hidup yang tinggi dari masa ke semasa. Maknanya dalam masa yang sama, walaupun rakyat punya peranan, dalam masa yang sama rakyat juga memerlukan sokongan, support daripada kerajaan. Maknanya kita nampak ada saling berhubungan antara kedua-dua pihak, kerajaan kepada rakyat, rakyat kepada kerajaan. Betul. Nampak macam tu. Okey, tinggal lebih kurang 4 minit saja lagi masa begitu mencemburui kita sebenarnya. Barangkali Zul, selain daripada sambutan Minggu Perpaduan yang akan berlangsung nanti di Sarawak 20 sehingga 28 20 hingga 28 Mei. Yang negeri-negeri itu akan berlangsung serentak atau macam mana? Dia memilih kesesuaian tarikh, masa dan tempat lah. Belum tentu, bukan dalam masa 20 dia tidak melaksanakan dalam tempoh seminggu. Dan dengan masa yang ada dan kebanyakan negeri saya lihat dia akan melaksanakan antara 2 ke 3 hari lah. Dan akan mengambil kesempatan mungkin hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, di mana hari bercuti, mungkin memberi peluang kepada rakyat, masyarakat untuk bersama terlibat dalam program ni. You nak pergi Sarawak bila? Tak tahu lagi. InsyaAllah 18-19 lah. Okey, kita ada lebih kurang 3 minit saja lagi. Saya nak beri ruang dan juga peluang lah kepada berbagai Encik Muhammad Sobri Mat Daud. Barangkali ada kata-kata dan juga seruan yang ingin sampaikan, bukan saja tentang sambutan Minggu Perpaduan 2023 itu, tetapi yang paling penting ialah untuk menjayakan dasar perpaduan negara. Okey, terima kasih. Sebagai mengakhiri slot saya, hasrat yang sentiasa saya tekankan adalah kerjasama semua. Apabila kementerian merancang dan melaksanakan program, seluruh masyarakat libatkanlah diri. Walaupun bukan menyertai sebagai player ataupun pamer ataupun menyediakan perkhidmatan, pergilah kepada contohnya macam SMP di Kuching. Pergilah jenguk program, pergilah jenguk sebagai yang menyertai. Kerana di tapak inilah kita boleh berinteraksi, boleh mengukuhkan ikatan perpaduan antara kita. Jadi lagi sekali saya ingin ulang, perpaduan adalah bukan di bahu Kementerian Perpaduan sahaja,
sebaliknya melibatkan semua pihak. Kerana perpaduan ada di mana-mana. Jadi kita semarakkanlah perpaduan sama-sama. Okey, makali Zul 2 minit. Zul ada juga yang ingin Zul sampaikan. Tapi sebelum itu Zul, saya tengok rumah etnik ni, wow, hebat betul lah. Ada juga apa ni jenis-jenis etnik yang saya tak pernah dengar. Rupanya ada di Sarawak. Jadi seruan sepatah-patahnya kepada Zul. Kepada rumah etnik tadi, kalau tanya kepada saya mungkin minta Cik Sobri mewakili kementerian, mungkin menjemput Cik Syarkawi turun sendiri ke Kuching, ke semua 17 rumah etnik. Kalau bagi tiket dia pergi. Okey, sebagai rumusan saya dapat simpulkan di sini satu je lah. Ya. Unity for all for unity. Jadi dalam arti kata perpaduan yang telah kita rasai sejak kita merdeka harus diwarisi kepada generasi muda. Ya. So kita jangan lupa bahawa kita kena wujudkan, create satu pengetahuan, kita kena create satu kefahaman, dan penghayatan. Kerana kita tak mahu perpaduan tu sekadar bermain di bibir, tapi kita nak menterjemahkan dalam bentuk tindakan dan kehidupan seharian kita. Dan insya-Allah kita nak wariskan perpaduan ni pada generasi yang akan datang. Supaya Malaysia ini insya-Allah terus berpadu, makmur, dan rakyat akan gembira dengan apa yang telah dibuat pada hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Encik Muhammad Sobri Mat Daud, dan juga yang berbahagia Encik Zulkifli Hashim. Saya pun batuk sebenarnya, tapi cuma saya tak puas hati sikit lah bila Encik Zul menyampaikan pandangan dan juga pendapat. Dia memandang muka Encik Sobri, tak pandang muka saya. Itu yang saya kecil hati sikit tu. Tapi tak apalah, gurau aja. Kerana dasar pada saya. Apa pun kita mengharapkan dan juga mengucapkan segala persiapan yang telah pun dilakukan sepenuhnya sambutan Minggu Perpaduan 2023 yang akan diadakan di Kuching Waterfront. Dia akan mencapai matlamat yang dihajatkan, yang diinginkan. Tetapi saya yakin selagi ianya berlangsung di Sarawak, sudah pastilah berlandaskan daripada semangat perpaduan rakyat Sarawak itu sendiri, ianya akan menjadi satu ikatan yang cukup kuat, satu contoh yang cukup hebat sebenarnya kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh rakyat Sarawak dalam istilah dan juga semangat perpaduan itu sendiri. Dan terima kasih kepada anda yang menunjukkan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.